Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kita Nahwu dan Saraf selama 3 bulan Seperti mana yang tuan-tuan dan juga puan-puan tahu, kita ini mengambil daripada tabel Nahwu Al-Fatih ni lah. Buku Nahwu, 3 bulan Nahwu dan Saraf kita belajar. Kemudian terus dalam masa sebulan setengah lebih kurang. Kemudian terus kita praktis untuk baca kitab Arab tanpa mempunyai baris lah. Okey. Kita dah bincanglah tadi pada 5 minit yang lalu mengenai dengan mubtada'. Okey. Mubtada' ni kita dah hurai panjang lebar tadi. Mubtada' ma'rifah, mubtada' nakirah, semua kita dah huraikan. Kita masih di Nahwu Fatih, muka surat Salasah wa Salasun 33 Safhah 33, muka surat page yang ke-33. Okey. Sekarang kita nak bincang bab khabar. Okey. Disebut tentang khabar, dia sesuatu yang menyempurnakan makna mubtada'. Setiap mubtada', jumlah ismiyah mesti mubtada'. Tanpa ada khabar, ayat tak sempurna. Ayat tadi tak lengkap. Bukan ayat yang tam, yang sempurna, bukan. Okey, bila ayat yang sempurna mesti kena ada khabar. Okey. Contohnya kita sebutkan contoh al-mudarrisu hadirun. Okey. Mudarris itu adalah hadirun, hadir. Sebelum tu kita nak bagi tahu juga dalam Nahwu Fatih ni dia ada buat 3 pembahagian Kita pada buat carta. Nanti insya-Allah ingatkan Ustaz akan send ke grup WhatsApp untuk pelajar-pelajar Tahfiz At-Taqwa ni yang menyertai kursus program ni. Kita akan bagi satu slide print. Ustaz akan print, akan hantar ke WhatsApp, nanti. Khabar ni terbahagi kepada 3 ya. Yang pertama khabar mufrad, yang kedua khabar jumlah, yang ketiga khabar syibhul jumlah. Okey. Mufrad tu, khabar mufrad mana apa? Khabar mufrad ni maksudnya bukan mufrad tasniah jamak tu, bukan. Mufrad ini adalah lawan kepada jumlah. Bila mufrad makna dia bukan jumlah. Kalau jumlah makna dia bukan mufrad. Okey. Jadi di sini kalau sebut tentang khabar, khabar yang mufrad. Contoh yang kita bagi kita tadi adalah al-mudarrisu hadirun. Dalam buku Nahwu Fatih ni, muka surat ke-33, kita lihat dia kata apa? Dia kata di sini contohnya adalah mana khabar mufrad? Khabar mufrad contoh yang tadi at-talibu mahirun. Okey. At-talibu mahirun. Mahirun tu menjadi khabar. Khabar apa tu? Itulah khabar mufrad. Okey. Ataupun at-talibu hadirun. Pelajar itu hadir. Hadirun itulah mufrad. Kalau kita nak buat jumlah, jumlah ni ada 2 tau. Satu dipanggil sebagai jumlah ismiyah, satu dipanggil sebagai jumlah fi'aliyah. Jumlah ismiyah gabungan antara mubtada' khabar, maka jadilah khabar. Jumlah fi'aliyah gabungan, combine antara fi'il dan juga fa'il, maka jadilah dia khabar. Okey. Contoh. Kita bagi contoh mengenai dengan khabar ni. Kita kata at-talibu hadirun. Pelajar itu hadir. Okey, jelas. Itu khabar. Mahirun tu adalah khabar mufrad. Maknanya bukan jumlah. Kalau kita nak buat 2 orang, dia ikut mubtada' lah. Kalau mubtada' at-talibani, 2 orang pelajar. Jadi mahirani. Okey. Alif nun. Dia kalau tasniah dengan alif nun khabar ni. Sama macam mubtada' tadi. Kalau jamak at-talibuna. At-talibuna jamak. Khabar kena jamak juga. Hadiruna, mahiruna dengan waw nun.
Jamak muzakkar salim dia dengan waw nun khabar ni. Tasniah dengan alif nun. Kalau khabar pada asmaul khamsah yang 5 kita sebut tadi, akhun, ab, hamu semua tu, 5 macam mana? Dengan waw. Okey, bukan dengan dhammah tapi dengan waw. Okey. Kemudian sekarang ni kita nak buat jumlah fi'liyah pula. At-talibu hadirun. Jadi kita nak buat jumlah fi'liyah di khabar. Macam mana? At-talibu yahduru. Okey. At-talibu yahduru. Yahduru tu apa dia? Fi'il mudhari'. Okey. Fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari', fa'il dia mana? Dalam tu, dhamir dalam tu. Dhamir huwa. Kembali kepada siapa? Kembali kepada at-talib. Jadi gabungan, combine antara fi'il mudhari' dan juga fa'il yang dhamir huwa tadi, jadilah jawapan di khabar. Gabungan, campuran antara fi'il dan juga fa'il, maka jadilah khabar kepada at-talibu. Itu kita panggil khabar berbentuk jumlah fi'liyah. Jelas Okey. Kemudian mengenai dengan khabar ni, ada yutabiqul mubtada' fil adad. Dia ada yang kena ikut, kita panggil mubtada' dia. Kalau mubtada' tu lelaki, khabar pun lelaki lah. Kalau mubtada' tu perempuan, ada ta marbutah, maka khabar pun kena ikut mubtada'. Jadi ada ta marbutah juga, dipanggil sebagai apa? Khabar. Ikut kepada mubtada'. Okey, jelas Makna dari segi muzakkar muannas, lelaki perempuan, dia ikut kepada mubtada'. Dari segi mufrad tasniah jamak khabar ni kena ikut mubtada'. Jelas. Okey. Kemudian kita lihat lagi yang kedua adalah khabar yang bertepatan dengan mubtada'. Khabar yang bertepatan dengan mubtada' lah. Okey. Ini Facebook yang mana Ustaz buat? Ustaz tak pasang Facebook ni, Facebook Pusat Tahfiz At-Taqwa ke apa? Ataupun Facebook Ustaz? Maknanya Ustaz Allahu Rabbi. Okey, betul. Makna ini adalah Pusat Tahfiz At-Taqwa punya Facebook Okey, silap tadi. Okey. Khabar ini adalah khabar yang bertepatan ikut kepada mubtada'. Dari segi bilangan, mufrad, jamak, semua kena ikut mubtada'. Okey. Kemudian kita lihat apabila mubtada' tu jamak. Okey, nampak mubtada' tu jamak, tapi jamak yang tidak berakal lah. Kita panggil macam jamak taksir lah, jamak yang tak berakal. Okey. Contoh macam mana? Contoh manzilun tu rumah. Jamak dia manazil, rumah-rumah. Jabalun, bukit. Jamak dia jibalun, bukit bukau. Okey. Sayyaratun, satu kereta. Jamak dia sayyaratun, kereta-kereta. Okey. Sekarang ni, bila mana mubtada' itu jamak. Haruslah an yakunal khabar. Haruslah khabar itu mufrad yang muannas. Ataupun jamak muannas. Boleh. Makna kalaulah mubtada' itu adalah jamak taksir. Jelas jamak taksir. Khabar nak buat macam mana? Khabar dia boleh dua. Sama ada dia jamak muannas salim, ataupun dia adalah mufrad yang muannas. Contoh al-jibalu. Al-jibalu tu jamak kepada jabal. Jabalun tu bukit. Jamak dia jibalun. Okey. Jadi dia muannas lah. Kita kena ingat satu kaedah yang sangat penting. Kullu jam'in muannasun. Setiap jamak taksir itu mesti muannas. Setiap jamak taksir mesti muannas. Kaedah sangat penting, mesti kena ingat. Setiap muannas,
Setiap jamak mesti muannas. Okey. Sekarang ni al-jibalu. Nampak? Al-jibalu tu jamak. Bukit bukau. Satu jabal. Afala yanzuruna ilal jibal afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Nampak Quran pun guna wa ilal jibali nusibat. Dia letakkan ta. Sebab apa letak ta? Nak bagi tahu dia muannas. Jibal tu muannas. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dia tak letak wa ilal jibali kaifa nusiba. Nusiba. Tak ada nusibat. Sebab apa? Sebab dia adalah muannas. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Al-ibil muannas. Dia muannas, ibil. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit bagaimana dia diangkat, rufi'at. Quran sebut. Sebab apa rufi'at? Sebab dia muannas. Langit ni dia boleh dua tau, langit. Muannas pun boleh, muzakkar pun boleh. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidak akan mereka melihat kepada apa? Bukit bukau bagaimana dia ditegakkan, nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidak akan mereka lihat kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Okey. Jadi ardi boleh dua juga. Al-ardu bumi. Muzakkar boleh, muannas boleh. Tapi Quran guna muannas. Jibal memang muannas sebab dia jamak. Okey, sekarang ni fokus kita nak letak khabar macam mana. Al-jibalu mubtada. Okey. Mubtada yang kita bincang tadi alif lam marfu' dhammah al-jibalu. Okey. Khabar. Bagaimana nak letak khabar? Khabar boleh dua. Sama ada kita letak aliyatun. Maknanya bukit bukau tu tinggi. Kita letak ali pun boleh. Ali. Ali tu muzakkar. Tapi tak sesuai dekat sini. Ali. Ain alif lam ya. Ali. Maknanya apa? Maknanya yang tinggi. Untuk laki-laki. Muzakkar. Tapi jibal ni adalah dia muannas, tak sesuai untuk ali. Ali untuk laki. Tadi kena mufrad yang muannas. Macam mana mufrad muannas? Tambah ta marbutah. Aliyatun. Okey. Jadi al-jibalu aliyatun. Itu yang betul. Itu satu cara. Okey? Jelas Boleh Okey. Kemudian yang kedua, boleh juga khabar. Kita buat macam mana? Al-jibalu, kita buat jamak muzakkar, jamak muannas salim. Al-jibalu aliyatun. Aliyatun, betul. Aliyatun pun betul, aliyatun pun betul. Okey. Yang salahnya ali. Itu salah. Sebab apa tak salah? Sebab dia bukan lelaki, dia bukan muzakkar. Jadi kalau ada persoalan, tinggalkan di ruangan komen. Jangan cerita bab lain dalam ruangan komen. Hanya topik yang kita bincangkan khabar. Ataupun mengenai dengan nahwu saraf lah. Tapi tak perlu cerita cuti ke apa, tak perlu cerita. Okey. Dia akan mengganggu proses pembelajaran kita. Kemudian khabar ni, ada yang kita bagi tahu khabar yang berbentuk isim jamid. Ada isim mushtaq. Isim jamid macam dia tak ada pecahan lah. Dia memang macam tu lah, jamid. Dia bukan pecahan, dia memang macam tu lah. Tapi kalau macam mushtaq ni, dia pecahan daripada PL juga. PL mudhari', PL madhi. Okey. Kita lihat apa maksud isim jamid? Isim jamid ni mana contohnya asadun. Asadun ni mana singa, lion. Asad, asadun. Bashar Asad, Presiden Syria, Bashar Asad. Asad tu singa. Jadi asadun tu isim jamid. Dia tak ada fi'il sebab dia memang nama isim jamid. Isim yang tak boleh dipecahkan. Okey. Jadi bila sebut asad, dia boleh jadi khabar juga isim. Contoh anta asadun. Kamu ni singa. Boleh. Makna kamu ni berani macam singa lah. Boleh juga jadi dia isim mushtaq. Isim mushtaq banyak lah. Macam tadi, talibu hadirun. Hadirun tu adalah isim mushtaq daripada apa? Daripada hadara yahduru. Okey. Kita tak bincang panjang lah bab tu sebab dia tak penting sangat pun. Yang penting kita tahu khabar.
Jadi khabar ni boleh berbentuk juga, kita bagi tahu mufrad, jumlah. Jumlah khabar ada 3 pecahan. 1, 2, 3. Yang pertama mufrad, kita bagi tahu tadi at-talibu mahirun. Yang kedua adalah jumlah. Jumlah ni pecah pula kepada 2, jumlah ismiah, jumlah fi'aliyah. Kemudian yang ketiganya syibih jumlah. Syibih jumlah pun pecah pula kepada 2, iaitu jar majrur dan juga zaraf. Dan juga zaraf dan mudhafun ilaih. Boleh Jelas? Kita tengok syibhul jumlah. Syibih jumlah. Okey. Syibhul jumlah. Contoh, tengok dalam Nahwu Fatih muka surat Salasah wa Salasun 33. Kita tengok dia kata apa contohnya? Jumlah. Okey, al-kutubu 'alal maktabi. Baris yang kedua, al-kutubu 'alal maktabi jar majrur. Mana kitab-kitab di atas meja. Jadi kitab-kitab di atas meja, 'alal maktabi tu ala jar, al-maktabi majrur. Jadi 'alal maktabi jar majrur menjadi khabar kepada mubtada. Macam mana nak terjemah khabar ni? Terjemah khabar dalam bahasa Melayu itu ataupun adalah. Okey. Kitab-kitab itu di atas meja. Okey, kadang-kadang terjemah adalah, contoh anta asadun, kamu adalah singa. Bila sebut khabar, dia pelengkap tau, pelengkap kepada jumlah. Dia berkemungkinan terjemah itu, berkemungkinan terjemah adalah. Boleh Kalau ada apa-apa ruangan, komen, persoalan, tulis. Kalau kita boleh jawab, kita jawablah. Contoh syibih jumlah, syibhul jumlah ni. Contoh macam kita bagi tahu al-kutubu 'alal maktabi. Okey, jar majrur. Ataupun contoh yang pada zaraf. Zaraf yang bawah tu. Apa dia? Al-jamalu. Al-jamal. Jamal makna apa? Unta. Unta Al-jamalu. Tahta syajarati. Tahta tu zaraf. Tahta bawah, zaraf. Kita panggil isim apa? Makan. Tempat, bawah. Asy-syajarati, lepas zaraf yang kita bincang dulu. Lepas zaraf mesti baris bawah mudhafun ilaih wajib. Okey? Jadi di sini al-jamalu tahta asy-syajarati, tahta zaraf isim makan, asy-syajarati adalah mudhafun ilaih, jumlah zaraf dan juga mudhafun ilaih menjadi khabar kepada al-jamal. Boleh menjadi khabar kepada al-jamal. Kemudian kita lihat itu syibih jumlah. Qad yasuru at-tasa'ul kaifa anna kalimata amam wallati taqa'u khabaran takunu mansubah bil fathah fi hin anna al-asl fil khabar an yakuna marfu'an. Okey. Jumlah fi'aliyah, kadang-kadang khabar ni boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'aliyah. Dalam buku ni pun ada, dia bagi contoh. Ni perlukan kepada whiteboard ni, papan hitam. Tapi korang tulis, kemudian Ustaz sebut i'rab sendiri dalam buku tu Contoh jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah. Jumlah fi'aliyah macam tadi lah. At-talibu yahduru. Yahduru, at-talibu mubtada', yahduru fi'il mudhari'. Dalam dia ada dhamir huwa, fa'il kembali kepada at-talibu, maka jumlah fi'il dan fa'il menjadi khabar kepada mubtada'. At-talibu tadi. Okey. Satu lagi jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ni yang payah sikit. Okey, jumlah ismiyah contohnya kita nak bagi tahu apa? Zaid sya'ruhu. Tengok contoh tu, nombor 2, jumlah ismiyah. Faridun ataupun Zaidun, sya'ruhu tawilun. Nampak? Jadi Zaid mubtada' lah.
Sya'ruhu apa? Sya'ruhu tu mubtada' yang kedua. Mubtada' thani. Mubtada' yang kedua. Sya'ru. Ha ataupun hu mudhafun ilaih. Sya'ruhu. Hu tu kembali kepada Zaid. Zaidun sya'ruhu. Hu kembali kepada Zaid. I'rabnya apa? Mudhafun ilaih. Yang kita bincang, setiap isim campur dengan dhamir, lepas dia dhamir tersebut mesti wajib di-i'rab sebagai mudhafun ilaih. Boleh? Okey. Tawilun tu jadi khabar kepada sya'ru. Okey. Tawilun jadi khabar kepada sya'ru. Jadi i'rab mubtada' tsani, gabungan, combinekan mubtada' tsani campur dengan khabar kepada mubtada' tsani, jadilah dia khabar kepada Zaidun, mubtada' awal. Okey, terjemah dia macam mana? Zaidun sya'ruhu tawilun. Zaid itu rambutnya adalah panjang. Nampak cara terjemahan khabar? Zaid itu rambutnya adalah panjang. Okey, Zaidun mubtada'un, sya'ru mubtada' ataupun Zaidun mubtada' awal, sya'ru mubtada' thani, hu mudhafun ilaih. Tawilun i'rab apa? Tawilun khabar kepada mubtada' thani atau khabar kepada sya'ru. Okey, jumlah mubtada' thani iaitu sya'ru dan juga campur dengan khabar kepada mubtada' tsani iaitu tawilun. Jumlah sya'ruhu tawilun jadilah dia khabar kepada mubtada' awal. Okey? Habis mengenai mubtada'. Jadi mubtada' khabar. Khabar ni macam fa'il juga, kemungkinan duduk sebelah, kemungkinan dia jauh, kemungkinan dia selang beberapa kalimah. Jadi tak semestinya kena rapat. Yang penting mesti kena ada. Khabar ni mesti kena ada dalam mubtada'. Kalau tak ayat tak lengkap Okey. Apabila didahului mubtada' ni dan juga khabar, didahului dengan apa? Huruf nafi ataupun istifham. Adalah khabar itu pula sifat. Wa kana al-khabaru wasfan. Jadi di sini kita i'rabkan di awal tu bukan mubtada' tapi jadilah dia khabar muqaddam. Nampak Khabar muqaddam. Tengok contoh. Aqaimun anta. Aqaimun anta. A tu istifham lah, huruf istifham a, adakah? Qaimun tu khabar muqaddam. Qaimun. Anta jadilah mubtada' muakhar. Jadi makna adakah orang yang berdiri itu kamu? Adakah orang yang berdiri itu kamu? Aqaimun anta. Okey. Ini bila yang mendahului mubtada'. Mubtada' mana? Anta. Yang mendahului khabar. Khabar tu apa? Qaimun. Apa yang mendahului? Huruf nafi ataupun istifham. Nafi ataupun istifham. Wa kana al-khabar wasfan. Khabar pula wasfan. Apa maksud wasfan? Wasfan tu sifat. Qaimun, orang yang berdiri, sifat orang yang berdiri. Maknanya dia bukan isim jamid. Kalau di isim jamid jadi macam tadi. Hal rajulun, adakah lelaki minkum di kalangan kamu? Okey, dia jadi i'rab biasa tu, mubtada'. Tapi kalau dia jadi khabar tu sifat qaimun. Qaimun tu kita panggil daripada qama, orang yang berdiri. Kalau rajul, memang rajul isim jamid. Nampak perbezaan Jadi itu perbezaan dia. Kalau hal rajulun minkum, ada tak lelaki di kalangan kamu, maka rajulun jadi mubtada'. Kalau hal qaimun,
ada tak orang yang berdiri, dan maka qaimun jadi khabar muqaddam. Sebab apa jadi khabar muqaddam? Kerana dia adalah khabar yang wasfan, yang bersifat. Kerana berdiri itu sifat, bukan nama. Okey? Ataupun dia bukan isim jami'. Ada apa-apa persoalan, tinggalkan di ruangan komen. Okey. Apabila khabar itu syibih jumlah mubtada' ma'rifah. Contoh fit ta'anni as-salamatu. Dalam ketenangan, fit ta'anni dalam ketenangan ada apa? Ada as-salamatu. As-salamah makna apa? As-salamah. As-salamah ni maksudnya keselamatan dalam ketenangan. Jadi fit ta'anni jar marjurur di awal ayat kita kata i'rab jadi khabar muqaddam. As-salamatu jadi mubtada' muakhkhar. Okey Ada ketika yang benda yang sangat penting, ada ketikanya wajib tau. Wajib kita letakkan khabar dulu baru mubtada'. Jadi songsang. Asal mubtada' kemudian khabar. Tapi kita songsangkan dia. Khabar dulu baru mubtada'. Selalu songsang ni salah. Tapi ni wajib songsang. Wajib. Bila mana khabar itu adalah syibih jumlah. Mubtada' tu nakirah. Ghairu mausuf wala mudhaf, tidak diidhafahkan dan juga tidak dimausufkan. Okey? Tidak dimausufkan apa? Makna dia mubtada' muakhar tu dia bukan sifat mausuf, dia bukan juga mudhafun ilaih. Itu perlu ingat. Maka wajib kita dahulukan khabar muqaddam dan dikemudiankan mubtada' muakhar, hukumnya wajib. Contohnya fi baitina rajulun, di dalam rumah kami ni terdapat seorang laki-laki. Nampak? Fi baitina jar majrur, rajulun mubtada' muakhar. Terdapat seorang laki-laki. Cuma dia nakirah lah, dia tak tahu laki mana satu. Nampak? Jadi pada situasi ni wajib untuk kita dahulukan khabar muqaddam kemudiankan mubtada' muakhar. Indi dinarun, di sisi aku ni terdapat 1 dinar. Terjemah khabar muqaddam ni mubtada' muakhar selalu terdapat. Terdapat. Di sisi aku terdapat 1 dinar. Okey. Lagi ada apa-apa soalan tu? Rasa cukup setakat tu. Nanti kita nak masuk mengenai dengan sorof sikit lagi selepas ni. Okey. Ada apa-apa soalan? Apa yang ulang sekali lagi tu? Banyak benda nak ulang. Nak ulang bahagian apa tu? Ustaz tak faham. Jelaskan soalan. Nak ulang bab mana? Okey. Kalau ada apa-apa ulang mana, jelaskan bab mana kita nak ulang. Boleh Rasa tak ada apa dah. Cukup setakat dulu. Kalau nak ulang apa sebutkan. Kita nak ulang bab apa. Kalau tak ada, sebentar lagi kita akan masuk dalam ilmu sorof. Kita berehat sebentar dalam 5 minit. Kemudian kita masuk dalam bab ilmu sorof.